السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan masuk tajuk jenis-jenis bersuci. Jenis-jenis bersuci. Dalam kuliah kita yang lalu, kita telah pun membicarakan berkenaan dengan hukum menggunakan bekas ataupun hukum menggunakan peralatan-peralatan, antaranya ialah bekas ataupun peralatan yang digunakan oleh non-muslim, oleh orang yang bukan beragama Islam, bekas-bekas yang dibuat daripada emas dan perak serta yang dibuat daripada barang-barang yang bernilai tinggi. Bagi sahabat-sahabat yang baru menyertai kuliah kita malam ni, untuk pengetahuan, kuliah kita adalah kuliah fiqh manhaji mazhab Syafi'i ataupun fiqh berdasarkan kaedah yang ada di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bila kita sebut mazhab Syafi'i, tak semestinya dia ditulis oleh Imam Syafi'i. Bila kita sebut mazhab Syafi'i, dia mungkin Imam Syafi'i, dia mungkin pendapat Ashabus Syafi'i, maknanya ulama-ulama mazhab Syafi'i. Contohnya malam ni kitab kita fiqh manhaji ini disusun ataupun ditulis oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Khil, Syekh Dr. Mustafa Bora, dan juga Syekh Ali Asy-Syarbaji. Itu antara tiga orang ulama contemporary, ulama masa kini yang menulis kitab ataupun buku yang dijadikan teks pengajian kita pada malam ni. Jadi malam ni tajuknya adalah jenis-jenis bersuci. Maka bersuci itu dibahagikan kepada tiga jenis. Bersuci daripada tiga jenis kotoran. Tiga jenis kotoran. Satu yang dipanggil sebagai najis. Najis ni maknanya seperti najis manusia, najis binatang dan sebagainya. Satu lagi ialah najis ataupun kotoran yang kita sebut dari sudut hadas. Hadas ni ialah kotoran yang tidak kelihatan, seperti yang kita sebut sebagai batalnya wuduk ataupun berjunub ataupun haid, nifas dan sebagainya. Maka dalam kitab kita pada malam ni, dia kata bahawa erti najis pada bahasa ialah semua benda yang kotor, dan pada syarak ialah benda yang kotor yang menghalang daripada sahnya sembahyang, seperti darah dan air kencing. Baik, setiap kali kita mengaji fiqh, tuan-tuan sekalian, selalu sahaja ada ta'rif ataupun definasi. Kenapa ada ta'rif dan definasi? Supaya kita kenal tajuk yang kita nak bincang, perkataan yang kita nak bincang tu supaya kita kenal. Dan setiap kali kita bincang berkenaan dengan ta'rif, dia mesti ada dua. Satunya fil lughatil arabiyyah ataupun lughatan, dari segi bahasa satu, dari segi bahasa Arab makna dia apa. Satu lagi yang dipanggil sebagai istilahan ataupun fil istilah, dari segi penggunaan, dari segi hukum syarak macam mana. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab ada benda yang kita anggap bersih,
Tapi ianya tidak dianggap bersih pada waktu yang lain, dalam lapangan yang lain, dalam bidang yang lain. Maka untuk itu kita perlu mengetahui kedua-dua makna. Sama juga contoh yang paling mudah tuan-tuan sekalian, supaya tuan-tuan faham kenapa setiap kali kita belajar ta'rif dia mesti ada dua, bahasa dan juga istilah. Contohnya kita kata air liur umpamanya. Air liur. Air liur manusia ni bersih ke kotor? Orang Tok Bedu nak jawab air liur pun tak boleh. Air liur manusia ni bersih ke kotor? Tuan-tuan jangan takut, saya bukan nak kena apa pun. Ini bukan perangkap. Ini bukan soalan perangkap. Ini memang nak tanya sungguh. Air liur ni bersih ke kotor? Bersih, kan? Okey, kalau bersih, tuan-tuan bawa mai apa gelas tuan-tuan, saya nak ludah dalam tu. Saya suruh tuan-tuan minum. Kalau bersih. Itu contoh macam mana bila kita mengaji ni, kenapa kita mesti bincang dari satu sudut, maksud dia apa, hukum dia apa, nilai dia apa, daripada sudut yang lain, bidang yang lain, tajuk yang lain, bagaimana pula hukum dia, nilai dia, makna dia dan sebagainya. Sebab tu setiap kali kita belajar fiqh, dia mesti ada makna ni, makna secara bahasa, makna dari segi istilah dan sebagainya. Ya, kalau tuan-tuan tengok dari pengajian yang lain, dia kata dari segi language, dari segi teknikalnya dan sebagainya. Air liur, kalau orang ludah dalam bekas makanan kita, walaupun kita kata air liur tu bersih, kan, bersih untuk kita, kan, kita boleh telan air liur kita. Tapi kalau orang ludah ataupun kita ludah dalam air liur kita, anak kita pun tak mau, betul tak? Tapi kalau air liur isteri kita macam mana? Awak senyap belaka. Bila kita bercumbu, kan, kita bercumbu antara suami isteri, yang ni 40xx ni. 40xx. Kalau kita bercumbu suami isteri, maknanya air liur suami dengan air liur isteri, betul tak? Sebab apa tuan-tuan nampak macam kelu belaka, kan? Kan tuan-tuan bercumbu macam mana? Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya ialah suami isteri tak jadi masalah, betul tak? Suami isteri tak jadi masalah dari sudut bercumbu lah. Tapi kalau isteri ludah dalam cawan kita pun tak mau minum, betul tak? Tapi dari sudut keadaan tertentu, maka dia hukum dia, nilai dia dan cara kita memandang sesuatu perkara itu berbeza. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, bila kita belajar fiqh, kita dapati bahawa setiap kali kita belajar fiqh, kita dapati para ulama dia akan bawa beberapa sisi. Dia akan bawa beberapa sisi supaya kita dapat melihat sesuatu perkara itu daripada sudut yang berbeza, daripada sisi yang berbeza. Jadi kita faham dari segi bahasa tu makna dia apa, dari segi istilah ataupun dari segi teknikalnya makna dia apa. Baik, sekarang kita tengok benda-benda najis. Benda-benda najis terlalu banyak, dia kata. Dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana mazhab yang lain pun sama, benda-benda najis banyak. Maka dia kata kita nak sebut 7 contoh najis yang paling penting. 7 najis yang paling penting yang kita akan belajar pada malam ni. Paling penting ni maksud dia yang paling lazim, yang kita akan jumpa, yang kita akan hadapi dalam kehidupan seharian. Yang pertamanya ialah arak dan semua cecair yang memabukkan. Arak dan semua cecair yang memabukkan. Firman Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun. Rijsun. Siapa yang ada kitab tu boleh tengok. Dalil tu dia bagi sekerat, separuh. Sebenarnya rijsun min amali syaitan, kan? Apa maksud dia? Innama, sesungguhnya, al-khamru, yakni khamar, wal maisir, judi, wal ansab, berhala, wal azlam, dan mengundi nasib. Rijsun min amali syaitan adalah najis
adalah benda keji, benda kotor daripada amalan ataupun perbuatan syaitan. Baik. Itu adalah surah Maidah ayat 95. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab kita ni, Fiqh Manhaji yang ditulis oleh Syekh Mustafa Bugha, Syekh Mustafa Al-Qin dan sebagainya, mereka telah memasukkan arak itu sebagai satu perkara yang dihukum sebagai najis. Bagi tuan-tuan yang dah biasa ikuti pengajian kita, saya dah bincangkan sebelum ini, kalau tuan-tuan masih ingat, bahawa haramnya arak itu, adakah menjadikan arak sebagai najis ataupun tidak? Kan? Adakah haramnya? Ayat ni dia cerita innamal khamru, kan? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Dia kata khamar, lepas tu judi, lepas tu berhala, lepas tu mengundi nasib. Dia kata rijsun. Jadi bila dia kata rijsun, dalam kitab kita ni, dia menjadikan perkataan rijsun itu sebagai dalil untuk mengatakan bahawa khamar itu adalah najis. Maksud najis dalam kitab kita ni ialah kalau kena pada pakaian dan kita nak solat, wajib basuh. Baik, tuan-tuan dah mengaji lama dah, kan? Bukan saja tuan-tuan mengaji dengan saya, tuan-tuan mengaji dengan banyak ustaz. Agak-agak tuan-tuan mengaji dah berapa tahun? Jangan risau, ni bukan soalan perangkap ni. Setakat hidup atas dunia ni dah berapa tahun dah tuan-tuan mengaji? Katalah umur 60, dah umur 60, kita start mengaji umur 20, katalah umur 20. Mana 40 tahun dah. 40 tahun dah mengaji. Mengaji kat universiti, kalau nak jadi ustaz 4 tahun je. Tuan-tuan 40 tahun. Mana 10 kali ganda lebih alim daripada ustaz yang nak keluar daripada universiti. Betul tak? Tak mau mengaku. Tuan-tuan mengaji degree bachelor 4 tahun. Masters ada setahun, ada 2 tahun, ada 4 tahun. Paling lama 4 tahun lah, 8 tahun dah. Dah 8 tahun. PhD 4 tahun ataupun 5 tahun. Ambil dah 5 tahun. Ada orang buat 6 tahun, 7 tahun, bergantung lah. Dah berapa tahun? Katalah 4 dah 12 tahun. Baru 12 tahun tuan-tuan mengaji dah 20 tahun. Tuan-tuan boleh dapat PhD, dah 2 kali PhD lah. Mana saya boleh tanya lah soalan tahap PhD kan? Boleh tak? Boleh kan? Okey, sekarang kita nak tanya soalan tahap PhD ni. Ini saja nak melawak dengan tuan-tuan lah, kan? Soalan tahap PhD ni, apabila Syekh Mustafa Al-Qin, ni orang hebat ni tuan-tuan, orang hebat. Syekh Mustafa Al-Bugha, Syekh Ali Asy-Syarbaji, ni ulama Syam zaman sekarang, mazhab Syafi'i. Dia kata arak itu adalah najis. Maknanya kena pada pakaian kita, nak semayang kita wajib basuh. Dalil dia apa? Dia bawa dalil ni. Dalil ni ayat Quran ni tuan-tuan, surah Maidah ayat 95, dia cerita ada berapa benda hak najis? Ada berapa benda? Tak tahu. Nombor 1 arak, nombor 2 judi, nombor 3 berhala, nombor 4 mengundi nasib. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan, berhala ni kalau kena dekat tuan-tuan, tuan-tuan wajib basuh ke tak wajib basuh? Tak wajib basuh. Maknanya dia bukan najis. Betul tak? Itu cara kita mengaji. Bila kita tengok kitab tu kata benda tu, kita kena analisa, kena tengok. Kenapa dalam kitab kita ni dia kata al-khamru? Khamru okey. Yang keduanya maisir, judi. Judi ni apa dia alat judi? Alat judi, daun teruk. Syekh kita pakar. Daun teruk. Daun teruk. Saya masa mula-mula buat kes, saya jadi lawyer dulu tuan-tuan. Bila keluar daripada UIA,
kita kena chambering. Chambering ni macam praktikal lah. Kena chambering selama 9 bulan. Sebelum boleh jadi lawyer secara rasmi lah kita kata. Berdaftar di bawah Bar Council, Majlis Peguam. Jadi kes yang pejabat ataupun firma guaman yang kendalikan kes yang tempat saya buat chambering itu, dia banyak buat kes section 2AA, 2AA, Common Gaming House Act, Akta Rumah Perjudian Terbuka. Jadi saya kena buat kes judi. Saya kena buat kes judi. Cina-Cina yang judi ni, yang kena tangkap di polis ni, saya kena bela dia orang ni dekat mahkamah. Jadi Cina tu tanya saya, you nak buat kes judi ni, you biasa ke berjudi? You biasa ke berjudi? Saya kata, sudah aku macam ni. Macam mana? Syekh Yusri tahu. Macam mana kita lawyer ni tuan-tuan nak handle kes yang kita tak pernah buat. Kalau kita biasa berjudi tak apa, kita tahu benda tu macam mana. Ni main daun teruk pun tak reti. Kalau orang tanya spade hak mana? Tahu spade? Tahu spade? Abang tak mau mengaku belaka. Padahal main belaka dulu-dulu ni. Spade tuan-tuan, saya pun tak reti. Tapi saya boleh agak lah, spade ni hak ada love ke hak mana? Saya tu dia tak tahu kan, tak tahu. Cuma dia agak hak mana, hak yang ada bentuk macam pokok tu ke kan. Jadi kita tak tahu. Jadi dia pun gelak kat saya, dia kata, you ni macam mana nak buat kes judi ni kan, sedangkan daun teruk pun tak kenal. Baik. Daun teruk tu alat untuk judi kan. Apa lagi? Dadu, buah dadu, apa-apalah alat untuk judi tu, bahan-bahan peralatan perjudian tu. Nak tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan pegang tu najis ke? Tak najis kan, tak najis. Ini cara kita berfikir apabila kita mengaji kan. Bila kita mengaji, kita berfikir kan, akal kita kena jalan supaya kita, bila kita baca buku ataupun ustaz mengajar, kita akan nilai setiap nas yang dia kemukakan kepada kita. Wal ansab, berhala kan, berhala. Wal azlam, mengundi nasib guna panah. Panah tu kalau mengundi nasib guna panah tu, panah yang kita guna, yang digunakan oleh orang yang meramal nasib kita tu, adakah panah itu jadi najis? Tak. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, bila kita mengaji, tuan-tuan dah mengaji dah 20 tahun, 15 tahun, dah 10 tahun dah mengaji, 20 tahun, 30 tahun dah mengaji di surau, di masjid ni, kita kena berubah lah. Jangan duk terima bulat-bulat. Kita kena berfikir. Benda yang ada depan mata kita tu, kita berfikir. Itu cara mengaji yang betul. Macam tuan-tuan semayang subuh. Tuan-tuan semayang subuh, tuan-tuan baca kunut, betul tak? Betul tak? Ke masjid Tok Budu baca kan? Takkan tak baca kunut? Kunut mesti baca. Kalau tak baca Wahabi lah. Baik tuan-tuan sekalian, tuan-tuan baca kunut. Bila tuan-tuan baca kunut, tu imam baca, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Tuan-tuan jadi makmum, tuan-tuan buat apa? Amin. Betul tak? Amin. Betul amin? Takut dah. Tiba-tiba sampai dekat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait. Tiba-tiba tuan-tuan tak sebut amin pun. Tuan-tuan sebut apa? Baca sendiri, betul tak? Tu imam pun dengan serta-merta sampai dekat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik tu, dengan serta-merta tu imam pun baca perlahan. Tu imam pun baca sendiri. Betul tak? Kan? Kecuali kalau tuan-tuan semayang dengan saya. Kalau tuan-tuan semayang dengan saya, siapa-siapa yang pernah berjemaah dengan saya, kalau tuan-tuan perasan, saya baca nyaring tu daripada awal sampai habis. Kan? Tapi biasanya, lazimnya dalam masyarakat kita ni, di mana-mana masjid, biasanya imam akan baca kuat, Allahumma hdina fi man hadait, sampai kepada fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sampai situ imam baca sendiri, makmum pun membaca sendiri. Soalan saya sekarang ni, pasal apa tuan-tuan buat macam tu? Habis kantoi dah.
Orang tua-tua. Orang tua-tua. Habis dah, kantoi dah tuan-tuan. Abang tuan-tuan dah semak umur dah 50 tahun. Dia baca kunut daripada darjah sekolah daripada tadika sampai umur 50 tahun. Tuan-tuan duk buat yang tu, tuan-tuan tak pernah cari ke nas. Tak pernah cari nas. Paling-paling kurang kita tahu buku mana nak kena tengok. Paling-paling kurang, kan? Paling-paling kurang kena tahu buku mana, kitab mana, mazhab mana. Jadi tuan-tuan nak tanya, tuan-tuan mazhab Syafi'i tak? Jadi kalau mazhab Syafi'i, tuan-tuan kena tahu apa dia mazhab Syafi'i kata dalam masalah baca kunut. Kenapa bila berjemaah imam baca Allahumma hdina fi man hadait, tuan-tuan amin, tapi bila sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, tuan-tuan baca sendiri. Tuan-tuan tidak sebut amin. Boleh? Boleh? Tak boleh? Gini. Antaranya tuan-tuan boleh tengok dalam kitab mazhab Syafi'i, iaitu kitab I'anatul Talibin. Kitab I'anatul Talibin, kitab yang terkenal kitab ni. Kitab ni bahasa Arab, tapi sebab kitab ni terkenal, dah banyak dah diterjemah dalam bahasa Indonesia, banyak. Tuan-tuan boleh tengok. Bahasa Melayu tak ada. Tapi bahasa Indonesia banyak. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin, ada duit, tuan-tuan beli satu set I'anatul Talibin, boleh baca tengok. Nanti tuan-tuan akan jumpa hukum baca kunut dengan imam. Kan? Imam akan baca nyaring pada kalimah mana, baca sendiri-sendiri pada kalimah mana. Makmum amin pada kalimah mana, lepas tu baca sendiri pada kalimah mana. Paling kurang kita tahu dia ada pada I'anatul Talibin. Soalannya, sebab apa? Itu nak kena tahu. Sebab apa Allahumma hdina fi man hadait baca nyaring, makmum mengaminkan. Tapi bila sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, baca sendiri-sendiri. Nak kena tahu. Baru solat kita tu ada kualiti, kan? Baru semayang kita tu ada mutu, keunggulan. Tu rokok. Sebab apa? Sebabnya kalau tuan-tuan belajar, nanti tuan-tuan balik, tuan-tuan pergi tengok makna. Balik tengok makna doa kunut. Tuan-tuan akan perasan tempat yang kita baca nyaring itu adalah doa. Itu adalah doa. Bila dia doa, maka kita aminkan bacaan doa imam. Kan? Allahumma hdina ataupun Allahumma hdini, kan? Allahumma hdina tu apa? Ya Allah, berilah hidayat kepada kami. Fi man hadait, sebagaimana engkau bagi hidayat kepada orang yang kamu bagi hidayat. Macam tu. Okey kan? Sama juga bila sampai dekat apa ni? Fa innaka taqdi. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nanti balik tengok apa makna tu. Adakah itu doa? Doa ni mana kita minta dengan Allah Ta'ala, ataupun di perkataan yang bermaksud apa? Jadi kalau tuan-tuan rajin nanti balik rumah, buka tengok terjemahan doa kunut, tuan akan dapati bahawa fa innaka, maka sesungguhnya engkau, kan? Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, taqdi, engkau yang mentakdirkan, wala yuqda alaik, dan bukan engkau yang ditakdirkan. Faham kan? Maknanya yang buat apa-apa ni, yang melaksanakan apa-apa ni, yang mentadbir dunia alam semua ni, makhluk ni siapa dia? Allah. Allah yang tentukan segala-galanya, Allah yang melaksanakan segala-galanya. Bukannya pihak lain, bukannya zat lain, bukannya orang lain yang menentukan ke atas Allah, yang melaksanakan ke atas Allah, yang mengambil tindakan terhadap Allah Ta'ala. Dia tak jadi macam tu. Maka itu kita panggil pujian. Yang kita panggil pujian kita kepada
Allah, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu adalah pujian kita kepada Allah. Bila kita puji Allah Ta'ala, kita tak sebut amin. Kita tak sebut amin, tapi kita baca sendiri-sendiri. Imam baca untuk dia, kita pun baca untuk kita, untuk memuji Allah Jalla wa'ala. Jadi sekurang-kurangnya bila kita mengaji ni tuan-tuan, kita tahu apa benda yang kita belum tahu, yang kita perlu korek lagi, yang kita perlu bongkar, selongkar untuk mengetahui kenapa kita buat macam tu, kenapa kita buat macam ni. Okey, boleh kan? Boleh. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, itu satu contoh untuk menunjukkan kepada kita bahawa dalam kita mengaji ni, tuan-tuan kena tahu menilai bagaimana penulis-penulis kitab ataupun penulis-penulis buku, bila dia datangkan satu-satu dalil, tuan-tuan boleh tengok apakah dalil itu dalil yang terbaik yang ada, ataupun dalil itu masih lagi boleh dibincangkan ataupun masih boleh dibahaskan. Kemudian dalam kitab kita malam ni tuan-tuan, dalil yang kedua diambil daripada hadis Imam Muslim. Hadis Imam Muslim daripada Ibnu Umar, ataupun nama penuh dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Siapa dia Ibnu Umar? Ibnu Umar adalah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa dia kata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamr. Setiap benda hak mabuk tu adalah dihukum sebagai khamr, khamar, dihukum sebagai arak. Wa kullu khamrin haramun. Setiap benda yang dikatakan khamar itu adalah haram. Jadi setiap benda, setiap khamar itu adalah haram. Jadi bila dia kata haram, maka dalam kitab kita ni dia tak bawa dalil lain. Cukup dua dalil tu untuk mengatakan bahawa sebab setiap benda yang memabukkan itu dihukum sebagai khamar. Maknanya jinas stout khamar ke tidak? Jinas stout khamar lah, sebab dia mabuk. Toddy khamar, samsu khamar, apa sahaja yang mabuk, walaupun nama dia bukan arak, nama dia bukan alkohol, tak ada kaitan apa semua, walaupun dia tak ada kaitan dengan alkohol dan sebagainya, tapi kalau kita minum dia secara lazimnya dia memabukkan, maka itu dihukum sebagai khamar. Maka hadis ni kata wa kullu khamrin haramun. Setiap benda yang disebut sebagai khamar, hukum dia haram. Maka cara dia bawa dalil ni, dia nak bagi tahu bahawa setiap benda haram, hukum dia najis. Setiap benda haram, hukum dia najis. Jadi soalan sekarang ni yang saya minta kepada tuan-tuan sekalian untuk fikirkan, adakah semua benda yang haram hukum dia najis? Tidak kan? Tidak. Sebab tu saya kata bahawa bila kita sampai kepada contoh yang pertama ni, berkenaan dengan benda-benda najis, kita nak kena tengok perbahasan para ulama berkenaan dengan dalil-dalil yang dimiliki di sisi para fuqaha, supaya kita tahu bagaimana kita nak ambil stand, kita nak ambil sikap kita, sama adakah semua benda yang diharamkan dalam agama kita nak hukum dia sebagai najis, kena dekat badan kita, kita mesti basuh, ataupun kita boleh hukum dia sebagai suci. Sebab apa kita mesti bincang? Mungkin tuan-tuan akan kata, ustaz, dah khamar, benda tu benda yang haram, kalau minum mabuk kita hukum dia najis lah, senang ustaz. Jawapan dia tidak semudah itu. Sebab apa tidak semudah itu tuan-tuan? Sebabnya ialah perbahasan tu dia akan pergi lebih jauh. Dia bukan hanya setakat jinas stout. Kita di Tok Bedu, kita tak minum Carlsberg, betul tak? Carlsberg jauh daripada orang Tok Bedu. Orang Tok Bedu orang baik-baik belaka. Maka tak ada orang yang baju dia akan kena Carlsberg. Jadi perbincangan berkenaan dengan Carlsberg sama ada najis ataupun tidak relevan kepada orang di sini. Tapi dia jadi relevan sebabnya ialah khamar ini dia ada kaitan dengan alkohol, dan alkohol itu adalah benda yang biasa digunakan oleh masyarakat kita.
cecair yang berada dalam family alkohol tu, etanol dan sebagainya, semuanya itu adalah benda yang lazim digunakan oleh masyarakat kita. Maka bila dia lazim digunakan, kita perlu bahaskan apa hukum alkohol. Contoh paling mudah, kalau masjid ada whiteboard, belakang tu kan whiteboard, ada marker tu, marker tu dia punya ink dakwat dia tu ada alkohol dalam tu. Jadi kalau kena dekat baju, kita duk menulis, duk ajar budak-budak, kena dekat baju, kita nak solat, nak kena basuh ke? Sebab tu yang kita nak kena tahu. Dan yang ni saya rasa kita pernah sentuh dulu, jadi saya pun tak mau cerita panjang bab tu, tapi secara ringkasnya para ulama berbeza pendapat tentang masalah alkohol ni najis ataupun tidak. Tetapi majoriti ulama, termasuk fatwa kebangsaan, fatwa negara kita. Negara kita mazhab Syafi'i kan? Negara kita ni mazhab Syafi'i, dan fatwa negara kita tuan-tuan, Majlis Fatwa Kebangsaan memutuskan bahawa alkohol itu sendiri tidak najis. Maknanya tuan-tuan boleh pakai perfume, boleh pakai minyak wangi atau apa-apa sahaja yang ada alkohol. Boleh. Itu fatwa negara kita, tuan-tuan sekalian. Jadi ada orang kempen, ni perfume ni tanpa alkohol. Yang tu dah ketinggalan dah cerita tu. Sebab zaman sekarang kita boleh pakai dah. Majlis Fatwa Kebangsaan pun dah setuju dah bahawa minyak wangi walaupun ada alkohol kita boleh pakai. Baik. Boleh? Boleh Kalau tuan-tuan ada sebarang persoalan, tuan-tuan boleh tanya. Baik. Macam mana kita nak buat keputusan, tuan-tuan sekalian? Macam mana kita nak buat keputusan tentang sesuatu benda ni? Kita kata, ni kotor, ini haram, ini najis dan sebagainya. Maka saya nak ajak tuan-tuan sekalian untuk melihat bagaimana para ulama dia buat sesuatu, apabila mereka mengemukakan sesuatu pendapat, dia ada cara dia. Dia ada cara dia. Kita dah cerita dulu tentang bone China. Tuan-tuan ingat kita cerita dulu bone China? Ke saya cerita kat mana? Kat sini rasanya. Tak ada. Bone China. Tak ada. Bone China ni pinggan mangkuk, pinggan betul ya? Pinggan mangkuk yang katanya dibuat daripada tulang babi. Kan, dibuat daripada tulang babi. Walaupun sebenarnya bone China tidak semestinya pinggan mangkuk yang dibuat daripada tulang babi, tak semestinya. Apa keistimewaan pinggan mangkuk yang dibuat daripada bone China ataupun yang nama dia bone China tu? Apa istimewa dia? Sebab dia ringan. Tuan-tuan angkat, dia ringan sangat. Dia macam pinggan plastik. Setengah orang dia tak mau pinggan berat kan, dia tak mau, dia nak ringan tapi hak cantik. Itu bone China. Setengah orang dia tak mau pinggan ringan, dia nampak macam plastik, dia nak hak berat. Itu macam-macam punya selera lah. Itu masing-masing ada selera yang berbeza. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan, bone China tidak semestinya dibuat di China, walaupun nama dia bone China. Kadang-kadang tuan-tuan tengok kat belakang tu made in England, made in France dan sebagainya. Made in tu tak semestinya China. Kadang-kadang made in negara lain. Tapi kenapa nama dia bone China? Nama dia bone China kerana zaman dulu, sekarang pun, zaman dulu, tapi nak cerita zaman dulu tuan-tuan sekalian, hak pinggan mangkuk ni memang China lah tempat dia, yang terkenal dengan tembikar dengan apa semua ni. Sebab tu bila Mat Saleh, orang putih ni, Europeans, dia nak buat pinggan mangkuk, maka dia ambil nama China tu, yang kata bone China, sebab nak ambil kemasyhuran orang tu. Dia lagu tu, dia macam pemain badminton lah kan. Bila terkenal, orang ambil nama dia untuk iklan. Macam pemain bola sepak yang tuan-tuan kenal, siapa dia? Ronaldo ke, Ronaldinho ke, apa benda saya tak ingat lah nama kan. Orang ambil nama dia untuk digunakan sebab dia terkenal. Jadi bone China tu macam itulah. Jadi sekarang kita nak bincang macam mana satu-satu benda tu ditentukan sebagai halal atau haram, ditentukan sebagai najis atau tidak najis. Antaranya ialah asal kaedah fiqh. Kalau siapa yang boleh nampak tu,
Asal sesuatu perkara itu, ain itu adalah halal dan bersih. Itu hukum fiqh dia. Kalau bab ibadat, al-aslu fil ibadat at-tahrim, kan? Asal dalam ibadat itu adalah haram ataupun at-tauqif. Tapi asal dalam muamalah, dalam pada benda dan sebagainya, asal dia adalah bersih, halal dan sebagainya. Al-aslu fil asya' al-ibahah, kan? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal sesuatu benda itu adalah harus, boleh, maknanya boleh pakai, bersih dan sebagainya. Baik, hujah dia apa tuan-tuan? Maknanya benda tu dianggap bersih, benda tu dianggap sebagai halal selagi tidak ada dalil yang mengharamkan dia. Selagi tidak ada dalil yang mengharamkan dia. Contohnya ialah surah Al-Baqarah ayat 29. Firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan bagi kamu apa-apa yang ada di bumi semuanya. Maknanya Allah Ta'ala buat semua benda tu untuk kita. Bila Allah Ta'ala buat benda tu semua untuk kita, maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala suruh kita manfaatkan benda tu. Betul tak? Katalah tuan-tuan bagi tahu dekat isteri. Tuan-tuan bagi tahu dekat isteri. Ni abang beli rumah ni untuk ayang ni. Saya tak tahu orang tu kudu panggil apa kat bini dia. Kan? Ni abang beli rumah ni untuk ayang ni, dengan set, dengan sofanya, dengan semua furniture yang ada, peti sejuknya, apa semua, peti sejuk sampai kat siling tinggi. Semua ada dah belakang. Dia kata ni untuk ayang semua ni. Maksud dia apa? Maksud untuk kita semua lah. Maknanya kita boleh guna semua, kecuali dia kata hak ni tak boleh pakai. Ni abang seorang boleh guna. Apa dia? Hak tempat lari, hak jogging tu. Contohnya. Mana selagi dia tak kata tak boleh guna, selagi tu hak dalam rumah yang dia bagi kat kita tu untuk kita lah. Jadi para ulama berdalilkan dengan dalil ni untuk mengatakan bahawa semua benda yang ada atas muka bumi ni, di alam ini adalah halal untuk kita. Mubah. Harus, boleh kita pakai selagi kita tidak jumpa dalil ataupun nas daripada Quran ataupun hadis yang melarang kita atau yang mengharamkan kita buat benda-benda macam tu. Di agama ni bukan susah sangat tuan-tuan. Agama ni apa-apa pun dia mesti ada nas. Agama ni apa-apa pun mesti ada nas, sama ada Quran atau hadis. Itu cara dia. Sama juga muslimin muslimat sekalian, bila ada orang bercakap tentang Nabi lahir atas dunia dah berkhatan. Nabi lahir atas dunia berkhatan. Jadi bila orang kata berkenaan dengan Nabi, mesti ada nas baru kita boleh percaya. Kalau tidak ada nas, macam mana kita nak percaya? Betul tak? Jadi kalaulah Nabi ni berkhatan, soalan sekarang ni hang ambil kat mana? Itu yang kita nak tahu, kan? Bila engkau kata makhtunan, engkau ambil kat mana? Jadi kita tak boleh sewenang-wenangnya kata bahawa Nabi ni telah pun berkhatan. Sebab bagi setengah orang, berkhatan telah pun berkhatan itu dianggap sebagai keistimewaan. Tapi bagi setengah orang, telah berkhatan itu dianggap sebagai kecacatan. Cacat. Kalau tuan-tuan keluar daripada perut mak, tengok bersunat dah, tu istimewa ke cacat? Orang Tok Bedu, tuan-tuan di Tok Bedu ni, kalau kita kahwin suami isteri kita bersalin, anak kita keluar dah berkhatan, istimewa ke cacat? Ada dua pendapat, betul tak? Bagi setengah orang istimewa, kan? Bagi setengah orang istimewa. Sebab apa istimewa? Sebab jimat duit aku, kan? Kalau tidak habis 100 lebih ataupun RM70, RM80 dekat kita kena bayar kat Tok Mudim ataupun klinik, betul tak? Jimat duit satu. Yang kedua, tak susah lah, kan? Kalau anak bersunat ni 2-3 hari penat juga, dia riau lah apa semua.
Ada setengah orang tu nak pergi bersunat, seorang lari, 10 pun lari juga. Tu risiko kalau bersunat ramai-ramai. Tanya siapa-siapa kat sini mesti ada pengalaman mereka. Betul tak? Dari satu segi orang nampak istimewa, kan? Siapa yang percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir atas dunia makhtunan, telah pun berkata, dia kata anak aku serupa dengan Nabi. Betul tak? Anak aku ni special, serupa dengan Nabi. Tapi tuan-tuan kena ingat, dari satu segi ada orang menganggap kalau telah pun bersunat masa lahir itu dianggap sebagai cacat. Sebab apa cacat? Sebab apa cacat? Sebabnya ialah manusia ni yang normalnya bila dia lahir atas dunia, semua tu kulit pada kemaluan dia penuh, dia tutup kepala kemaluan. Itu yang normal. Yang tidak normalnya ialah kalau dia lahir atas dunia, separuh je kulit itu ada. Dan kajian pada zaman moden mengatakan bahawa bayi yang lahir ke dunia, yang telah pun berkhatan, yang tidak ada kulit pada kepala kemaluan dia, 1 dalam 10,000. Maknanya kajian perubatan zaman moden mengakui bahawa zaman sekarang pun ada bayi yang lahir ke dunia memang telah tidak ada kulit pada hujung kemaluan dia. Saya pun duduk tengok dalam internet tadi, memang ada orang Islam, orang bukan Islam, bangsa Asia, bangsa Eropah dan sebagainya, yang anak dia memang tidak ada kulit pada hujung kemaluan. Ada setengah tu betul-betul bersunat, betul-betul tak ada langsung kat depan pada bahagian kepala kemaluan. Ada setengah tu separuh je ada, bahagian atas je ada, bahagian bawah tak ada kulit. Macam-macam lah. Entah-entah tuan-tuan pun ada dekat sini, seorang dua. Siapa tahu tak? Benda tak tahu, benda rahsia, siapa tahu? Kan? Jadi itu. Jadi apa pendapat para fuqaha berkenaan dengan hal ini? Antaranya muslimin muslimat sekalian, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia bawa 3 pendapat. Pendapat yang pertama, dia kata bahawa banyak hadis yang menyatakan bahawa Nabi memang bila dia lahir ke dunia makhtunan. Ada hadis dan banyak hadis yang kata macam tu, tapi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata bahawa hadis itu semuanya tidak sahih. Paling kuat pun dhaif. Setengah tu pula hadis palsu. Sebab itu para ulama dia tak sebut benda-benda macam ni. Satu. Itu pendapat Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Tapi kalau tuan-tuan tengok seperti Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dia kata bahawa khabar-khabar yang menceritakan bahawa Nabi ni makhtunan, telah dikhatankan masa dia lahir, adalah khabar mutawatir. Itu pandangan Al-Hakim dalam kitab dia Al-Mustadrak. Itu banyak pandangan. Kemudian kalau tuan-tuan tengok pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahawa Jibril alaihissalam yang mengkhatankan Nabi kita semasa peristiwa pembedahan dada Nabi. Bila Jibril belah dada Nabi, pada masa yang sama Jibril mengkhatankan Nabi. Tetapi riwayat itu juga adalah riwayat yang tidak sahih. Pendapat yang ketiga yang dipersetujui, pendapat yang dipersetujui oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhatankan oleh datuk dia, iaitu Abdul Muttalib, pada hari ke-7 daripada kelahiran baginda, sebagaimana adat kebiasaan orang-orang Arab pada masa itu. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Kerana Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahawa di sisi orang Arab pada zaman itu, kalau dia lahir dalam keadaan sudah dikhatankan, orang Arab menganggap itu sebagai kecacatan. Itu sisi pandangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi kalau kita tengok dari segi itu, muslimin muslimat sekalian, maka kita tak boleh dengan seronoknya untuk mengatakan bahawa lahir ke dunia dalam keadaan dikhatankan itu sebagai satu keistimewaan. Tapi saya nak tunjuk kepada tuan-tuan sekalian bagaimana
pandangan-pandangan oleh golongan Yahudi umpamanya, mereka menganggap itu sebagai keistimewaan di sisi Yahudi. Kalau lahir dalam keadaan disunatkan, maka itu satu keistimewaan. Sebab orang Yahudi juga disyariatkan dalam agama mereka untuk mengkhatankan anak-anak mereka. Dan mereka percaya bahawa Adam alaihissalam adalah khatan daripada sejak kejadian dia telah pun dikhatankan. Begitu juga disebut berkenaan dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain, misalnya Nabi Nuh, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Musa dan sebagainya, Nabi Daud alaihissalam dan lain-lain, mengatakan bahawa semua nabi-nabi itu telah pun dikhatankan. Baik, di sisi agama Yahudi, katalah seseorang bayi itu lahir ke dunia, tiba-tiba lahir dalam keadaan telah dikhatankan secara semula jadi. Apakah yang patut dilakukan mengikut agama Yahudi? Dalam agama Yahudi, kalaulah bayi itu telah pun berkhatan masa dia lahir, maka disyaratkan kepada ibu bapa bayi berkenaan untuk melukakan sedikit pada bahagian yang biasa dikhatankan itu, supaya darah keluar sedikit daripada bahagian itu untuk memenuhi pensyariatan berkhatan mengikut syariat Yahudi, mengikut agama Yahudi. Itu kepercayaan orang-orang Yahudi, tuan-tuan sekalian. Dan kalau mengikut laporan daripada daripada sumber Yahudi, ada beberapa orang pemimpin mereka yang memang lahir dalam keadaan telah pun dikhatankan, iaitu antaranya David Levy. David Levy ni adalah pernah menjawat jawatan Menteri Luar Israel. Dia disebut sebagai seorang yang telah dikhatankan semasa dia dilahirkan. Itu antara buku The Biography of Levy tahun 1983, yang diterbitkan pada tahun 1983, menyatakan bahawa dia dilahirkan dalam keadaan dia telah dikhatankan. Itu antara beberapa pandangan, tuan-tuan sekalian. Dan kalau kita tengok umpamanya pandangan ulama lain, umpamanya seperti As-Suyuti umpamanya. As-Suyuti ini adalah ulama mazhab Syafi'i. As-Suyuti mengatakan bahawa sanad hadis yang mengatakan Nabi lahir dalam keadaan berkhatan adalah sanad dia adalah jayyid. Sanad dia adalah jayyid. Itu mengikut pandangan As-Suyuti. Sebab itu, tapi Albani kata dhaif. Albani kata dhaif. Kalau Ibnul Jauzi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata bahawa telah pun dikhatankan masa dia lahir. Walaupun Ibnul Jauzi mengakui hadis-hadis berkenaan adalah hadis-hadis yang tidak sahih. Tapi kalau seperti Ibnul Adim dan sebagainya, ataupun Zainul Iraqi dan lain-lain mengatakan bahawa riwayat itu dhaif dan tidak ada sebarang bukti yang kuat untuk menyokong dakwaan bahawa Nabi kita lahir dalam keadaan telah dikhatankan. Itu beberapa pandangan yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Baik. Sekarang kita tengok kepada apa yang disebut sebagai kaedah. Sebelum tu tuan-tuan sekalian, siapa ada sebarang soalan? Okey, tak ada. Baik. Dalam tafsir Al-Manar umpamanya, dalam tafsir Al-Manar, Syekh Muhammad Rashid Ridha kata, ayat yang kita baca tadi, iaitu ayat huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dia kata adalah nas qat'i terhadap kaedah yang dikenali di kalangan fuqaha sebagai al-aslu fil asya' al-ibahah, yang mana menunjukkan bahawa boleh kita mengambil faedah ataupun manfaat daripada ciptaan Allah Ta'ala, sama ada sebagai makanan, sebagai minuman, sebagai pakaian, sebagai ubat-ubatan, sebagai kenderaan dan sebagainya, perhiasan dan lain-lain. Boleh. Selagi tak ada dalil kata haram, selagi itu kita boleh pakai. Nah.
kulit buaya, boleh ke tak boleh? Kalau selagi tak ada dalil kata haram, pakai. Kan? Katalah tuan-tuan jumpa satu binatang yang tuan-tuan tak tahu binatang tu halal ataupun tidak. Nak makan ke tak mau makan? Tuan-tuan tak tahu binatang tu nama apa? Ha. Kalau kita tak tahu, kalau kita seorang je jumpa dalam hutan, kita mungkin tak makan sebab tu first time jumpa. Tapi katalah tuan-tuan masuk dalam perkampungan orang asli makan relax, kata sedap tu. Sedap boh kata, mai makan kata. Oh, best kata. Sedap, mai makan. Kita tengok binatang apa aku tak pernah jumpa ni. Soalan sekarang ni, boleh makan ke tak boleh makan? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Dari segi selamatlah sebab tok batin dia makan relax je. Kan? Relax dia makan. Sedap pula tu. Nyok-nyok waktu tambah kita pun tengok terio juga. Bau pun sedap. Soalan sekarang ni, boleh makan ke tak boleh makan? Jawapan dia boleh. Dalil dia apa? Tadi al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal satu-satu benda adalah harus, adalah boleh, kan? Selagi tidak ada ayat Quran, selagi tidak ada hadis Nabi yang melarangnya. Apatah lagi bila kita tahu bahawa makanan itu memang telah menjadi satu makanan yang lazim, yang biasa dinikmati oleh masyarakat itu dan tidak diketahui sebarang bahaya ataupun mudarat daripada makanan berkenaan. Jadi Islam ni satu agama yang mudah, tuan-tuan sekalian. Satu agama yang mudah. Tapi jangan pula makan benda yang kita tengok ni babi ke apa? Kan? Kalau dia main babi ke apa, tu baik elok. Baik elok, kan? Saya pernah pergi ke Medan. Ni cerita sikit, pukul 9 lah. Saya pergi ke Medan. Masa tu baru grad UIA. Jadi duit scholarship tu banyak, kan? Saya jenis bukan ada motor, bukan jenis duduk belanja pelik-pelik, jenis makan biasa. Jadi duit tu banyak. Bila duit banyak, saya jenis suka berjalan, suka melancung. Ajak mak saya pergi Medan. Mak saya seronok, mak saya pun suka berjalan. Naik kapal terbang. Kita dah biasa naik kapal terbang. Mak kita ni tuan-tuan, mak saya ni mak saya tengok video dia, dia gelak kat saya pula. Kapal terbang bunyi enjin dia dah buka surah Yasin dah. Saya tuan-tuan berdudak. Saya kata jatuh kapal terbang dia. Dia baca surah Yasin dah. Saya kata sudah. Kan? Kita tak takut ni tiba-tiba jadi takut. Tak apalah. Sampai kat Medan. Sampai di Medan, tuan-tuan sekalian, duduk tengah makan ni. Duduk tengah makan satu restoran. Saya tanya dekat guide tu, semua ni halal ke? Dia kata, don't worry brother. Dia kata, semua halal. Dia kata, don't worry, semua halal. Saya ni pula tuan-tuan, jenis was-was. Perangai saya daripada kecil memang lagu tu. Memang semula jadi. Cuma nasib baik jadi ustaz ni dia tahan sikit. Baik. Jadi makanlah, dah lapar kan. Makanlah. Duduk tengah makan ni, mak saya ni dia suka makan sayur apa, saya tak ingat lah. Saya kubis ke apa benda saya tak ingat. Dan satu bekas. Dia makan lah. Jadi bila saya tengok mak saya makan sayur tu, saya pun nak ambil sayur tu. Tapi saya tengok dia punya bekas dia pelik. Bekas yang dia letakkan sayur tu pelik. Sebab dia ada ekor. Besi kan, besi yang dia goreng sayur, yang dia masak sayur tu. Besi tu besi hitam, tapi dia ada ekor. Saya kata bekas apa ada ekor ni? Ekor pusing lagu tu. Rupa-rupanya bekas dia yang dia masak sayur tu bentuk babi tuan-tuan. Bentuk babi. Allah, saya kata kerbau pendek pula dah. Bila kerbau pendek, walaupun sayur tu halal, tuan-tuan selera tak makan? Orang tu berdua saya tak tahu lah, mungkin Cikgu Hashim okey kot kan. Ni sayur okey, tak ada masalah, bukan babi. Babi tu bekas je bentuk babi. Tapi saya tuan-tuan tengok bekas tu bentuk babi, Allah, saya pun tak jadi makan, hilang selera. Tapi saya selalu fikir, nak habak ke tak habak kat mak saya ni?
Nak habak ke tak habak ni? Dia mak saya duk makan sedap ni, makan dah lapar, baru sampai kat Medan, makan. Saya kata aku habak kan, hilang selera dia muntah pula sikit. Tapi sayur bukannya benda haram, bukan najis. Tanya guide kata semua halal. Guide pun tak tahu betul ke tak. Kadang-kadang orang berniaga ni bukan boleh kira, dia bawa kat mana bagi komisen lebih sikit, dia tak peduli. Tapi saya kesian kat mak saya pun tak habak lah kat dia kan. Bagi dia makan, mak saya kata, oh sedap sini, dia kata. Mak saya kata sedap makan. Yang saya hilang selera lah, kata. Aku lapar-lapar, kenyang terus hari tu. Sampai kat hotel pun saya bagi tahu dekat mak. Saya kata apa hang ni, dia kata. Bertuah punya anak. Saya kata saya kesian kat mak dapat selera lah, saya kata. Lagi pun sayur, bukannya daging, sayur. Kan? Itu saudara-saudara muslim dan muslimat sekalian. Maknanya sayur itu adalah halal kan, sayur itu halal. Cuma bila bekas macam tu, dia bukan kata menyebabkan sayur itu menjadi haram, tetapi dia cuma menghilangkan selera untuk makan, itu sahaja. Jadi muslimin muslimat sekalian, kita berhenti setakat itu. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita sambung perbincangan kita ini berkenaan dengan jenis najis dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.